teknik dalam differentiation and integration. Okay, so we discuss on, okay, and also a basic mathematics skills, okay, yang quite important in order to solve mathematics in degree. Okay, so kita panggil program ini as back to basics, okay. Okay, so let's recall our basic mathematics. Okay, so law of indices. Okay, semua guys boleh nampak saya punya screen? Boleh. Okay, thank you so much. Okay, so now, okay, let's recall back. Okay, so we have law of indices. Okay, so if A and B is greater than 0 and M and are any real number, then A power 0 is 1. Okay, so you have to know all this, okay, in order to simplify your equation. Okay, especially if you take ordinary differential equation or applied calculus, sometimes we need this, okay, in order to simplify your equation. Kadang-kadang soalan tu nampak susah because kita tak permudahkan dia. But tapi if you know, okay, kalau you masih ingat lagi semua petua-petua ni, okay, maka kita boleh, we can simplify equation and we know how to proceed to solve, okay, our equation. Either you want to differentiate or integrate. Okay, so A power to M plus N is actually equal to A power M times A power N. Okay, and A power to negative M, we can write this as 1 over A power M. And A power to M minus N is actually A power M over A minus N. Kalau tambah, dia adalah darab. Okay, darab bagi dua nombor yang sama dengan kuasa yang berbeza. Okay, so kalau kita ada dua nombor yang sama dan powernya berbeza, maka dia adalah sama dengan hasil tambah bagi kuasa tu. So kalau kita bagi contoh di sini, if I can write something here. So let's say you have 3 cube, okay, times 3 power 11. Okay, how to solve this? If you don't have any calculator, okay, this is actually equal to 3 power to 3 plus 11. Okay, yang ni kalau untuk darab. Kalau jadi, okay, if you have 3 power 4 over 3, and this is actually equal to 3, 4 minus 1. Okay, kalau bahagi, powernya ditolakkan dengan syarat nombornya sama. Okay, tapi berbeza. Yang ni pelajar selalu salah. Okay, berbeza if you have this. Okay, A power M, so in bracket is power to N. Okay, and this is actually equal to A power M N. Okay, for example, you have 2 cube, okay, square. So this is actually 2, 3 times 2. So this is equal to 2 times power to 6. Okay, kadang-kadang pelajar salah. Okay, dia ingat yang ini adalah sama dengan tambah. Kalau in bracket, bukannya konsep dia macam kita ada 2 cube times 2 cube. Okay, so 3, sekarang kita ada dua nombor yang sama. So powernya jadi apa? Powernya boleh ditambahkan. So 3 tambah 3 adalah 6. Okay, so A, B times M, okay, is actually equal to A power M, B power M. Okay. Okay, exponential and logarithmic function. Okay, y equal to exponent x. Okay, if you want to write x as the title of the equation, so we can write x equal to ln y. Okay, kalau hubungan eksponen, pasangan dia adalah ln. Okay, now we have y, okay, as title of the equation. Okay, we let left hand side adalah kita punya equation. Okay, nama bagi equation. So we have y equal to exponent x. Okay, we can write x as equal to ln y. Okay, natural logarithm, ln 1 is 0, ln e is 1. Okay, ln e power x is x, and exponent to ln x is actually equal to x. Okay, ln exponent x is x, exponent ln x is x. Okay, properties of the exponential function. Okay, ni yang lebih kurang sama dengan index rule sebelumnya tadi. Exponent x times exponent y. Kalau ada benda yang sama, powernya boleh ditambahkan.
So exponent y over exponent x. Kalau yang dibahagikan, maka powernya ditolak. Okay, exponent x in bracket power to y. So dia didarabkan exponent x times y. Exponent 0 adalah sama dengan 1. Okay, properties of exponential function adalah quite similar dengan apa yang kita discuss sebelumnya. Okay, properties of the logarithms. Okay, ln of xy is equal to ln x plus ln y. Okay, and ln kepada x over y, okay, adalah ln x minus ln y. Ini quite important benda ni. Kadang-kadang kan pelajar susah rasa nak solve because you don't know this, you forgot about this logarithm. Okay, bila kita dah separatekan dia menjadi ln x plus ln y, sometimes kita mudah untuk differentiate atau integrate dia. Kalau kita ada dia dalam bentuk composite function, dan kita nampak dia susah. Okay, and ln x power n is actually equal to n ln x. Power tu boleh didarabkan ke depan. Sama juga dengan kita boleh menukar yang bawah ini n ln x as ln x power n. So kalau kita ada 3 ln x, this is actually equal to ln x cube. Kita boleh jadikan bawa yang ni sebagai power ke atas. Okay, ini sedikitnya sedikit function yang kita adalah baik untuk kita selalu ingat benda ni. Sebab benda ni kadang-kadang tak diberikan sebagai appendix. Kadang-kadang dia tak diberikan sebagai appendix. Okay, tapi kalau kamu menggunakan buku formula, maka benda ni ada disenaraikan dalam kita punya buku formula. Okay, trigonometric function. Trigonometric function, so reciprocal identities. Yang ini ada identity trigo yang selalu kita gunakan untuk memudahkan kita punya trigonometric equation, trigonometric function. So sin theta is 1 over cosecant theta. Cosine theta is 1 over secant theta. Tangent theta is 1 over cotangent theta. Okay, kenapa perlu tahu yang ni? Because sometimes we don't know how to integrate cosecant theta power to negative 1. Okay, tapi sebenarnya kalau we know that 1 over cosecant theta is actually sin theta, dan kita tahu nak integrate because we know how to integrate sin theta. Cuma kalau dia ditulis sebagai cosecant theta power to negative 1, which is dia adalah sama dengan 1 over cosecant theta, so dia adalah sin theta. So kita gunakan this identity trigo is actually to simplify trigonometric function yang agak complicated, yang jarang kita guna. Yang biasa trigonometric yang lazim adalah sin and cosine. Selain daripada itu, kita anggap sebagai terjemahan daripada sin and cosine. And quotient identities, we have tangent theta is equal to sin over cosine, and cotangent theta is cosine theta over sin theta. So dan seterusnya lah. So sum and difference formula. Okay, sines to A plus beta is actually sin alpha. Sorry, it's not A. Sines to alpha plus beta is actually sin alpha times cosine beta plus cosine alpha times sin beta. Okay, sin alpha minus beta dia jadi lain pula, sin alpha cosine beta. Why we need all this? Memang benda ni kan kita nampak dia macam digunakan ke? Yes, of course. Kalau you ambil differential equation, ordinary differential equation, of course you have this. Okay, for Laplace transform, for example, nak define Laplace to sin 2 plus t. Okay, tak boleh cari because yang ada dalam table adalah sin at. So maknanya kan sekarang ni kalau kita write this as okay, maaf. Okay, so yang ini tak perlu memorize lah, cuma kena pastikan kita tahu, you all know how to use this. So you identify what is alpha and identify what is beta, dan just substitute, okay, dalam formula yang ada di sebelah kanan persamaan. Okay, similar to sum to product formula. Okay, yang ini semua kita gunakan. Ada masa kita perlu gunakan ini untuk simplify our trigonometric function. Okay,
So yang itu sebenarnya nak recall kita punya basic mathematics. Okay, so move to part 1, differentiation. Okay, so common notation used in derivative, okay, for this equation y equal to fx. Y equal to fx ni maksudnya kita ada y yang sama dengan a function of x. Okay, contohnya y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x, for example. So, y sama dengan sesuatu function dalam sebutan x. Atau okay, cara penulisan, notation yang biasa kita gunakan untuk mewakili pembezaan derivatif form adalah dy dx. Okay, differentiate y, first derivative we have dy dx. Or we can write f prime x. Maksudnya yang on your left hand side, so right hand side ini kita differentiate sekali. So represent it as y f prime. Ataupun you can write as y prime. Okay, so for second derivative terms, we use this notation. Okay, kalau kita nampak this notation, maka kita tahu, oh, we have a second order differential equation. Okay, because we already differentiate our original equation of y twice. Okay, kalau kita nampak dalam persamaan kita kan, ada this term, maka kita tahu, oh, persamaan asal kita. Apa persamaan asal kita? Equation y ni. Okay, telah dibezakan 2 kali. We already differentiate our equation twice. Or we can write in this form, f double prime or y double prime. Okay, normally kita tulis dalam bentuk notation ini. Okay, untuk third derivative and also order yang lebih tinggi. So this is how we write notation, common notation untuk derivative. Okay, so basic differentiation. Okay, how to differentiate constant and polynomial form. Okay, differentiate a constant, we have 0. Okay, so for example, we have y equal to 20. So please differentiate y. So dy dx is 0 because differentiate the constant is always 0. Okay, we have y equal to e. Okay, this is not the function of x. Okay, ini bukan function of x ya. Ini adalah constant because tak ada x pun kita nampak di sini. Maka differentiate constant, we have 0. Okay, so similarly lah kalau we have y equal to sine 2, for example. So sometimes kita tahu, oh, differentiate sine dapat cosine. But look at the equation carefully. This is sine 2. Tak ada x. So this is not a function of x. Ini adalah constant. Sine 2 is actually a constant. Yang mana kalau you tekan calculator, we can present this as a numerical value. So ini adalah constant. Jangan ingat constant tu nombor je. Okay, sine 2 also a constant. Exponent 3 also a constant. Because tak ada x dengan persamaan itu. Okay, maka differentiate sine 2. So dy dx is 0. Or y prime is 0 because this is constant. Okay, so kedua pula adalah contoh how to differentiate a polynomial of power n. Okay, so kita panggil power rule. So kaedahnya adalah we multiply n, darab dengan n, then keadaannya n minus 1, powernya kurang 1. Okay, so we have this example. Now we have y equal to 3x square. Kalau mudah, contoh yang lebih mudah lagi, yang exactly quite similar with our formula. So x power 7, how to differentiate this? Okay, kalau tengok formula dia ni, kita move, okay, d dx, okay. We want to differentiate this. So kita bawa 7 ke depan. We just copy and paste our x and then power less than 1, 7 minus 1. So we have 7x power 6. Okay, ini contoh yang paling mudah yang exactly nampak betul sama dengan apa yang diberikan sebagai formula. Okay, susahkan sedikit. So we add constant in front this. So we have y equal to 3x square. So how to differentiate this? So there is 3. Okay, and next how to differentiate x square? Times 2, x power 1. So this is equal to 3 times 2 is 6. So we have 6x. Okay, how to differentiate 1 over x square? Nampak tak? Sekarang kita rasa macam, oh, ni quite different with x power n. Sebab apa dia di bawah? Kadang-kala kalau kamu tak tahu basic, apa yang pelajar buat adalah dia akan buat 1 over, okay, 2x power 1. And this is wrong. Okay, sebab apa? Sebab dia dah lupa basic. Okay, dia tahu menggunakan power rule. Power darab ke depan dan power kurang 1. Tetapi kalau ada 1 over x square, dan dia tak ada idea. So dia cuba menggunakan apa yang tahu sahaja.
So dia buat benda yang salah. So that's why tadi kita dah recall balik kita punya basic mathematics skill. 1/x² is actually equal to x power to -2. Okay, sekarang dia dah dalam bentuk polynomial form. Okay, so differentiate this. X power to -2 is -2x. Okay, -2 minus 1. Power kurang 1. So -2 minus 1, we have -3. Okay, so let's simplify this. So we have -2, x power -3 is x cube. Okay, so kita bawa dia ke bawah. Okay, because yang ini adalah sama dengan 1/x cube. So 1/x cube times -2, we have -2/x cube. Okay. Okay, so next, exponential. So how to differentiate exponential form or exponential function? Pada saya, differentiate exponent mudah. Sebab dia akan dapat diri dia balik semula. Tapi pelajar kadang-kala buat kesilapan ini. Okay, dianggap dia ada exponent itu dikuasakan dengan sesuatu. Sebenarnya, we write exponent, we also can write exponent in this form. Exponent 2x. So dia tak nampak macam dia E kuasa apa-apa. So bila you nampak kita ada exponent 2 or 3x for example, apa kesilapan yang pelajar buat? Dia guna konsep sebelumnya tadi. Dia guna konsep power rule. Dia guna konsep polynomial. So apa yang dia dapat apa dia? D dx. Okay, differentiate this form. Dia akan dapat 3 exponent 2x. Ini memang salah. Dia tak faham function. Exponent bukannya nombor. Okay, dia adalah types of special function. Okay, kalau tulis dalam bentuk ni, tak mungkin dia salah. Sebab nampaknya dia bukan kuasa kepada E. Dia sebenarnya adalah a function of exponent of 2x. Okay, so powernya tak berubah. So that's why saya kata differentiate or integrate exponent dia mudah. Dia akan dapat diri dia balik semula. Okay, tapi kalau differentiate dia darabkan constant tu ke depan. Kalau integrate dia bahagi dengan constant tu. Okay, so that's why kalau exponent 6x, kita dapat 6 exponent 6x. Nampak? Kita copy and paste saja kita punya function exponent, tapi didarabkan dengan 6. So that's why kita present formula dia macam ni. D dx to exponent ax, the way we differentiate exponent ax is a exponent ax. Okay, untuk apa-apa jenis dia lah. Exponent power to -4x, exponent to -4x, okay. Exponent to -4x is -4 exponent -4x. Tak boleh kata power tu. Okay, exponent to -4x. Okay. So is -4 exponent -4x. Okay, exponent tu akan kita salin semula. So tolong ingat, ini kesilapan yang biasa kita jumpa. Setiap semester kan ada je pelajar yang buat kesilapan. Dia berdifferentiate exponent, power tu jadi kurang pula. Bukannya kita tak boleh guna konsep polynomial. Because this is not polynomial. Okay, ini exponent punya function. Okay, cara tulis dia, instead of kamu tulis E macam ni, dia juga ditulis dalam this form. Okay. Okay, what if kalau kita nak differentiate a composite function of exponent? Okay, exponent to fx. Okay, ni kita panggil composite function because we have exponential function and it's combined with a quadratic function or polynomial. So we have this composite function. So we present this formula. Ini paling mudah lah. Walaupun sebenarnya nanti kita akan ada formula lain untuk differentiate a composite function. Tapi kalau kamu faham konsep asas ini, dia jadi sangat mudah. Okay. So exponent fx. Okay. The way we differentiate this is, okay, we just copy and paste our exponential function and it multiply to, you differentiate your fx. Okay, that's why we have f times x times 2 exponent fx. Okay, so we have this example, exponent x square. Okay, so dia sama dengan apa? We know that we're going to copy and paste our exponent, but we multiply with, we differentiate x square. Differentiate x square, we have 2x. Okay, next we have exponent sine x. Okay, so we know we will copy and paste our exponential function, exponent sine x, and then multiply to, you differentiate sine x. Differentiate to sine x is cosine x. Okay, ya? Boleh? Boleh, madam.
Okay. Boleh, madam. Okay, kita cuba praktis sikit. Kamu ada ya kertas kerja untuk back to basic ni? Okay, adakah kamu ada ni? Ada madam. Kertas kerja ni? Ada ya? Ada. Tapi saya tak Ada. buka saja, saya fokus ni. Okay, so let's try. Let's practice a few example on this. Okay, ni yang paling mudah lah. Exercise 1.1.1. Kita dah discuss 2 topik kan. So kita practice sikit. So differentiate untuk exercise 1.1.1. Okay, apa yang kita ada dekat sini, kita ada constant and polynomial. So the first one, what is y prime? Apa dia y prime? Kelas? Macam nak differentiate y sama dengan negatif 5 dapat apa? Apa dia dy dx? Kosong. Okay, good. Okay. So dy dx adalah sama dengan kosong because negatif 5 adalah constant. Tak ada x kepada dia. Okay, similar to question 3. So what is y prime here? Okay, so move to exercise 4. Okay, so let's practice. What is y prime? Ataupun kita we write this as dy dx. Y prime, dy dx semua samalah. Semua notation yang kita wakili untuk first derivative. Okay, macam nak differentiate ni? Apa jawapan dia? Tiga S eh? Ya, 3. Kan? Sebab dia polinomial kan? Ya. Ingat balik yang ni. X power n adalah d dx. Okay, differentiate ni adalah n x n minus 1. Okay, so kita ada 3 bawa ke depan. X kuasa? X square. Okay. So kemudian, how to differentiate 6x square? 12x. Okay, 12x. Very good. How to differentiate negative 5x? Minus 5. Minus. Okay, good. So differentiate 0. Stand is 0. Okay, now how to differentiate this one? X power to negative 9. Negative 9. X. Negative 9. Kemudian, we have x. Negative 10. Okay, good. Negative 9 minus 1 is negative 10. Okay. Okay, what about the last one? 6. Five X. Okay. We have to rewrite this, right? But sebab kalau dalam bentuk polynomial form, we don't know what is this. Okay. But we know that, okay, with basic mathematics skill, we know that we can write set x as x power 2. 1/2. Yes, 1/2. Okay, sebab kita ingat balik semula yang set x is actually x power to 1/2. Maka sekarang dah ada dalam bentuk polynomial form. Then we have 5 times 1/2 x power 2. Nah, 1/2 tolak 1 dapat apa? 1/2 negatif. Yes, negatif. 1/2. Okay, good. Okay. We have 5/2 x power to negative half. Okay, and this is actually equal to 5/2 set x.
Okay, boleh juga ditulis dalam bentuk yang ini. Betul? Okay, madam. Boleh. Okay, now let's proceed untuk exponential form. Okay, kita praktis dua je lah. Soalan 1 dan soalan 2 sahaja. Soalan 3 dan soalan 2. Okay, soalan 2 dulu. And now we have y to exponent to 4x squared plus 5x. Okay, what is the answer? What is y prime? Um, 4x square plus 5x exponent. Semua letak ke depan madam? Aish. Ingat tak? Di formula dia adalah untuk differentiate exponent fx. Kan? Sebab apa Baik. ini adalah function of x kan? Another function of x. Dalam bentuk yang quite complicated. So, this is a function of x, another function of x. So, differentiate dia adalah sama dengan f prime x times exponent fx. Differentiate exponent mudah. Kita tahu exponent tu akan disalin balik je. So, memang akan ada benda ni. Diri dia yang asal. Tetapi dia akan didarabkan dengan, kalau ada fx, maka didarabkan dengan f prime x. jadi, madam, 8x. Ya. 8x lah. Yes, 8x tambah 5. 5. okay. So we put a bracket. Supaya nampak we have 8x plus 5 times exponent to 4x squared plus 5x. Okay, yang nombor 3 ni. Uh, 4x 4x eksponen 4x. exponent 4x. Betul ke? Salah lah. Okay, sebenarnya kan kita guna konsep yang ini pun dah betul. Tadi kita kata eksponen ax adalah sama dengan d dx. A eksponen ax. A sahaja kan? Sama juga dengan konsep. You cuba you differentiate 4x. You dapat apa? Dapat 4 kan? Ya. So yang pertama sekali, kita kena rewrite yang ini dulu sebagai eksponen negatif 4x. So we have y to exponent negative 4x. And then y prime is negative 4 times exponent negative 4x. Boleh? Oh, dia bawa atas je. Oh, Kira yang satu tu abaikan lah. satu mana? 1 over tu. 1. Kita tulis balik semula ya. 1 over ni dia juga sama dengan eksponen negatif 4x. Nampak tak? Daripada eksponen positif 4x jadi eksponen negatif. Negatif ni adalah dikali dengan 1 per tadi. Kamu ingat tak tadi dalam basic matematik tadi kan kita recall 1 per x is actually sama dengan x power negative 1. Yang tu. Sama je dengan semua konsep. Kalau you ada 1 over sin x pun sama juga. You bawa dia naik atas pun dia jadi 1 sin x power to negative 1. Okay. Oh, faham. Ini kuasa 1 per tu. Okay, dia menjadikan apa bila kita tulis dia secara this is rational function. Okay, kalau 1 over ni kat sini kita panggil dia, kalau macam ni kan this is not polynomial. Okay, dia jadi rational function. Okay, kalau nak jadikan dia dalam bentuk penulisan biasa, nak bawa dia ke atas, okay, tak nak nampak pecahan, maka dia akan ada power tu negatif. Kalau x kuasa 2 kat sini, dia akan jadi ada negatif tapi negatif 2. Faham ya? Faham. Okay. Boleh, madam. Kita teruskan. Okay, untuk logarithms, okay. D dx to ln ax is a over x. Differentiate ln x dapat a over x.
Okay. Ada yang cakap differentiate ln dapat 1 per. Betul lah tu. Itu asas dia. Okay. Tapi kalau you differentiate ln AX, you ada A over X. Okay. So that's why differentiate ln X adalah 1 per X. Tapi differentiate ln 4X adalah 4 per X. Okay. Ini yang asas. What if kalau kita ada composite function? Ln bagi sesuatu function yang lain. Okay. So ln fx. How to differentiate ln fx? Sama juga macam konsep tadi. Kita akan dapat 1 over. 1 over apa? 1 over fx. 1 over yang belakang ni benda ni kan. Okay. So 1 over fx. Tapi didarabkan dengan differentiate fx. Okay. Kalau ada fx je kan. Kalau ada function of x, you kena differentiate. You kena completely differentiate everything. Okay. So that's why differentiate to ln fx is f prime x over fx. Sebenarnya dia datang daripada kita ada 1 over fx. Okay, tapi sebab kita ada fx, so we have it multiply to, we differentiate fx. So we have f prime x. So kalau gabung dia jadi f prime x over fx. So we have this example. Kita ada ln 3x square. Yang mana kalau kita nampak bentuk macam ni, this is not a simple function. Ini adalah composite function. Maknanya ln tu dah sesuatu jenis function. Okay, jenis log. Okay, 3x square pula adalah sesuatu jenis function lain iaitu kuadratik. So kalau ada ln, ada kuadratik dalam ln, kita panggil ni sebagai composite function. Okay, so how to differentiate this? Okay, yang ini kita consider nak differentiate ln fx. So kaedah dia akan dapat apa? Dia akan dapat 1 over 3x square. Tapi didarabkan dengan, you differentiate pula fx. So differentiate to 3x square is 6x. So 6x over 3x square boleh dipermudahkan. Okay, kita boleh cancel out x dengan 1x. So apa yang tinggal adalah 2 over x. X. Okay, so let's differentiate ln 5x plus 1. Okay, so kita tahu kita akan ada 1 over 5x plus 1. Salin je apa yang, dia ln apa? Dia ln 5x plus 1. So dia akan jadi 1 over 5x plus 1. Tapi because bukan simple function, so you kena differentiate apa yang ada dalam bracket ni. So differentiate to 5x plus 1 adalah 5. So 5. this is actually 5 over 5x plus 1. Okay. So konsep asas yang kita tahu, differentiate ln dapat apa? Dapat 1 per. 1 per apa? 1 per benda tu lah. 1 per ln apa tu? Okay, so kalau ln 3x square dapat 1 over 3x square. Tapi fx, okay, because kita ada ln of composite function, maka you kena differentiate completely semua sekali. Bukan saja differentiate ln tu, differentiate juga fx yang duduk dalam ln tu. Okay? Okay ke? Okay. Okay, madam. Okay, madam. Okay, now trigonometrics. Trigonometrik yang mudah adalah sin dan cosine. Selain daripada itu, biasanya kita akan refer kepada table of integral. Okay, so nak integrate secant ke, nak integrate tangent ke, kita akan refer to kita punya table of integral untuk dapatkan apa dia hasil bagi integration of secant or cosecant. Kita tengok table lah. Okay, tapi yang mudah adalah how to differentiate sine and cosine. Differentiate to sine adalah sama dengan cosine x. But differentiate to sine ax is a cosine ax. Okay. So differentiate to sine 3x adalah 3 cosine 3x. Differentiate sine dah jadi apa? Jadi cosine. Cosine apa dia? Kalau sine 3x, so dia jadi cosine 3x. Okay, and then multiply to constant 3. So ditarapkan dengan 3. Sama juga dengan kalau kita faham, kita differentiate dalam dia pula. So differentiate 3x dapat 3. Okay, so differentiate cosine dapat negative sine. Okay, kalau differentiate to cosine 7x, maka dia dapat negative sine 3. Ni ada kesilapan ni. This is not sine 3x. Sepatutnya dia apa? 7x. Yeah, this is actually 7x. Nanti saya betulkan lah. Tak pernah perasan kesilapan ni. Okay.
Okay, konsep yang sama. You differentiate sin, you tahu akan jadi cos. You differentiate cos, you tahu dia akan jadi negative sin. Konsep yang sama kita buat kepada kalau you nak differentiate a composite function of sin. So sin to fx. So sama dengan konsep tadi, kita kena differentiate completely everything, every fx. So pertama sekali you differentiate sin, you dapat cosine fx. Okay, since kita ada fx, kita akan darab dengan f prime x. So that's why for this composite function, differentiate to sin exponent 2x, you akan dapat cosine exponent 2x. Sin dia jadi cosine, positif. Kalau differentiate, kalau integrate dia negatif, sebaliknya. And then, darabkan dengan apa? Darab dengan you differentiate dalam ni. Okay, differentiate exponent 2x, you ada 2 exponent 2x. Okay ya. So differentiate untuk cos dapat negatif. Negative sign. Okay, so salin sajalah. Okay, apa dia? Function f cosine tadi. Okay, cosine of what? Okay, salin saja. Dia akan jadi sin saja. Tapi kita kena differentiate completely. So then, kita kena multiply to f prime x. Okay, so for this case, differentiate cos, kita tahu. Y prime kita nanti dia ada negative sin 3x square plus 5. Which is cos akan jadi negative sin. Tetapi dia tak habis kat sini because kita ada 3x square plus 5. Didarabkan pula dengan you kena beza dalam ni. Kita kena differentiate completely everything. Because we have another fx, kita ada composite function, bukan simple function. Maka differentiate pula yang dalam ni, kita akan dapat apa? 6x plus 3. Zero. Plus 5. Plus 0. So dia over terkejut. Okay. So kita practice. Kita dah pergi 2 subtopik. So let's practice. Kita pergi pada sheet kita tadi. Okay. So let's practice untuk ln dan juga trigonometric. Okay. Ni masih lagi yang mudah ni. Yang mana kita ada single function. Walaupun composite. Dia wujud sebagai nampak as a single function. Okay. Dia tak didarabkan dengan 2 jenis fungsi yang berbeza. Okay, let's differentiate 3 ln x. Ln 3 per x. Apa dia? Jadi Betul tadi jawapan tadi. Apa dia? ln 3 per x. Okay, very good. Because we differentiate ln, kita akan dapat 1 over x, right? So, time multiply to 3, we have 3 over x. Very good. Okay, so differentiate. Okay, ada yang nak susah sikit. Kita differentiate 3 atau 4? Satu soalan lagi. 4. Boleh. Okay, nombor 4. Okay, let's practice to differentiate 4. We have a linear combination, ada 2 function ln. So kita sebab ada tambah kat sini, maka kita panggil konsep soalan ini adalah kita ada linear combination. Ada 2 function ditambahkan, tapi kedua-duanya adalah function ln. Okay, so let's differentiate yang pertama dulu. Separately, cara dia adalah separately kita akan differentiate masing-masing lah. So differentiate untuk 2 ln 6x adalah sama dengan, okay, 2 ni constant. We just copy and paste a constant. Now let's differentiate ln 6x. Differentiate ln 6x, we have tak ada jawapan kan? 1 over 6. Okay, 1 over 6. 1 over 6. Okay. Four over x. Is 4 over x. So now how to differentiate ln 6x? 3 over x.
Yes. Okay, we have 6 over x. Okay, how to differentiate ln 4x square? Eight. 8x. 8x. Okay, and of course we can simplify this, right? Dia boleh term yang sama boleh dipermudahkan. Madam, boleh terangkan lagi tak? Ya. Saya tak dapat. Tak dapat? Oh, okay. So kita pergi pada ni lah dia punya. Okay. Differentiate ln ax adalah sama dengan a per x. Okay. So kalau differentiate ln x, maknanya a dia sama dengan 1 kat depan kan? That's why kita dapat 1 per x. Okay, kalau differentiate ln 4x jadi apa? Nampaknya dia akan jadi 4 per x. ini ya 4 per x. Okay, macam mana differentiate ln 3x? Dia jadi apa? Jadi 3 per x. Okay, very good. Yang ni yang mudah. Okay, sebab functionnya simple function, single function. What if kalau kita ada yang lebih susah? So, ln to fx. Okay. Now, nak differentiate ln to sin 3x. Okay. Tengok dia punya konsep asas ya. Differentiate ln dapat 1 per. Itu kadang-kadang ada orang guna betul tu. Differentiate ln dapat apa? 1 over. Dapat 1 berapa? 1 per apa? 1 per ln tadilah. Okey, sekarang kita ada ln apa? Ln sin 3x. So differentiate ln dapat apa? Memang akan dapat 1 per sin 3x. Betul? Tetapi this is fx, right? Ini adalah satu jenis function yang lain. Maka kita kena darab dengan differentiate pula yang ini. Okay, f prime x. So how to differentiate sin 3x? 3 cos 3 Yes. cos 3x. 3 cos 3x. Sin 3x. Okay, so dia jadi 3 cos sin 3x over sin 3x. Okay tak? Okay, boleh. Cuba kita yang ni pula. Okay, yang ni. What is the answer to this? What is y prime? Pertama sekali kita nampak dia memang akan ada 1 per salin je apa dalam bracket tu. 1 per 7x kuasa 4 tambah 3x. yes. Okay, tapi tak habis kat sini sebab dia ln kepada salah satu function yang complicated. So kita kena buat apa? Darab dengan differentiate pula dalam tu, dalam bracket tu. 34x kuasa 3. 7 kali 4 dapat 28. X kuasa 3. 3 tambah dengan differentiate 3x dapat 3. Okay. Yang ni macam ni je lah hasilnya. Tak boleh nak disimplify lagi. Because apa? Sebab ada tambah kat bawah akan tambah dekat. Yang kat bawah ni ada tambah. Atas pun tambah. Kalau darab boleh dipertimbangkan untuk try to differentiate. Okay. Kalau nak permudahkan dia kan, kamu kena cuba factor out apa-apa term yang sama. Sekarang tak ada term yang sama. Okay, sorry. Ada x yang sama kan. So boleh factor out 1x saja keluar. Tapi atas tak boleh nak. Boleh nak factor out 3. Tak boleh dah. So yang paling mudah adalah memang bentuk ini saja. 28x kuasa 3 tambah 3 over 7x power 4 plus 3x. Okay. So this is how kita differentiate ln. Okay, konsepnya adalah 1 over. Kamu boleh bawa buku formula ke dalam peperiksaan? Mathematics? Kelas? Kamu tahu tak buku formula? Biasa dekat halaman belakang ada. Basic je. Dekat appendix tak ni buku formula tu. Kalau kamu dibenarkan bawa benda tu, formula-formula asas ni diberikan, formula-formula yang penting ni diberikan lah. Okay, tapi diberikan sebagai formula lah. Tapi kamu still kena tahu juga macam mana nak differentiate. Dia bagi yang formula yang asas tadi. F prime x over fx. Okay.
So now next kita ada trigonometric. Please practice. Okay, now can you please try to differentiate nombor 4 tu. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Dapat negative sign. So memang dia akan jadi negative sign apa? Salin je balik isi perut untuk cos tadi. So negative sign bagi x cube minus 2x plus 2. Tapi tak habis kat sini because we have cosine 2x cube minus 2x plus 2. Okay. So now next kita kena darabkan dengan differentiate pula dalam ni. Darabkan dengan f prime x. So differentiate x cube minus 2x plus 2 you dapat 2x square. 3 3x square and then Minus 2. minus 2. minus 2. 0. Okay. Okay. So yang ni kan sin ni habis kat sini ya. So kalau cara penulisan dia kita ada negatif 3x square minus 2 times sin x cube minus 2x plus 2. Okay, ini sin adalah type of special function. Tak boleh nak kalau please try to simplify this. Kalau ada sesiapa mencuba untuk darab yang dalam bracket ke dalam bracket perut sin ni, itu adalah kesalahan besar dalam hidup dia. Tak boleh simply use apa yang duduk dalam perut sin atau cosine. You kena faham sifat cos and sin, cosine and sin. Okay? Okay, faham dah. Tak boleh semudah itu kita permudahkan dia. Okay, kalau nak simplify dia, please refer to trigonometric identities yang ada tambah tolak tadi. Untuk dia didarabkan dengan benda dekat luar, memang tak akan boleh. Okay, untuk cosine ataupun sin or any trigonometric function. Okay, so dia tak akan jadilah sin 3x power 5. Tak akan jadi macam tu. That's one is totally wrong. Ada pelajar yang buat salah macam tu. Okay, ada pelajar yang ingat sin x darab sin x adalah sama dengan sin x kuasa 2. Ini salah besar dalam hidup dia. Okay. Tak boleh didarabkan. Okay. Okay, in order to differentiate tangent, kita boleh refer kepada table of integral, how to differentiate tangent. Okay, because just now we only discuss on how to differentiate sine or cosine. So kalau function-function yang datang daripada sine and cosine punya kombinasi, kita berikan dalam table. Okay, table of differentiation or table of integration. Okay, so next move to technique of differentiation. So back to slide. Okay, tadi kita bincang untuk differentiate a single function. Function log, trigonometric, apa lagi? Constant. Now, nak discuss on technique of differentiation. Bila nak guna teknik-teknik tertentu ni? Okay, bila kita ada kombinasi. Okay, ada beberapa function. Okay, when there is a multiplication of two function actually. Okay, yang paling mudah atau tepatnya adalah when there is a multiplication of two or more function. Okay, we cannot simply differentiate it directly. We have to use a technique in order to differentiate a multiplication of two or more function. Okay, so kalau yang ada kat bawah ni adalah example on derivative of sum and difference, which is yang ni untuk linear kombinasi. Mudahlah, kita dah ada contoh tadi and we know that we're going to differentiate each term separately, right? Ni mudah je. Masing-masing akan di-differentiate separately. So f prime x adalah is equal to 6x square plus 2x minus 0. That's it. Okay, sama dengan bawah ni. Kita ada, okay, let's rewrite this as x power half plus 5 ln x. Okay, what is f prime x? So please try to differentiate question number 2, example 2. What is f prime x? Saya dah rewrite set x sebagai x power 1/2. Apa dia f prime x?
Yeah, 1/2. 1/2x. Okay, very good. Power of minus Okay, then how to differentiate 5 ln x? 5 per x. over Okay, good. x. 5 is a constant, so we just take it out. So differentiate to ln x is 1/x. So that's why we have 5/x. Okay, so dengan cara yang sama, kita akan buat yang bawah ni lah. So it's quite complicated. Dia banyak gabungan beberapa jenis function. There is exponent, there is rational function, trigonometrics, logarithmic. Tapi mudah je sebab kita akan separately secara berasingan differentiate each term masing-masing. Okay, so tekniknya hanyalah kita akan tambah tolak setiap hasil differentiate masing-masing punya terms. Okay. Teknik yang kita nak discuss next adalah yang agak complicated, yang selalu pelajar buat kesilapan. Okay. Okay, so now next we have product rule. Okay, bila nak guna product rule, quotient rule, chain rule and so on, bila kita ada multiplication of two or more function. Okay, so for example we have this. Okay, we present fx as ux times to vx. Ini maksudnya u yang depan ni, ux is a function of x. And it multiply to another function of x. Okay, so we have this example. Ada polynomial degree 3 kat sini, ada 2x cube. Satu jenis function polynomial, didarabkan dengan another types of function, which is trigonometric sin 3x. Ada dua function didarabkan. So how to differentiate this? Okay, when there is a multiplication of two or more function, kena pakai teknik. Ini mathematics. Bila didarabkan saja, dia bukan lagi macam yang asal dia. Dia dah jadi sesuatu benda yang baru. In order to differentiate this, we need a technique. Okay, kalau multiplication, we have product rule. Kalau function itu dibahagi, we have quotient rule. So let's focus on product rule first. Okay, so what is the formula? We have u v prime plus vu prime. Kalau saya suka pakai u prime v plus v prime u. U dulu kan, u prime v plus v prime u. Supaya mudah untuk ingat quotient rule punya formula. So u prime v plus v prime u. Apa maksudnya? Kita ada dua function tadi. Kita let yang depan ni sebagai u, yang belakang ni kita andaikan sebagai v. So what is u prime? U prime adalah you differentiate u, you dapat u prime. Okay, what is v prime? V prime maksudnya you differentiate v, you dapat v prime. So how to differentiate this? Okay, satu-satu tulis. Okay, kalau you dah biasa buat, you boleh buat terus. Okay, kalau tidak, practice satu-satu. So let first write u equal to 2x cube and we have v equal to sin 3x. Okay, and now let's define u prime. What is u prime? You differentiate u. And u prime is? X square. Okay, very good, 6x square. And what is v prime? 3 Cosine 3x. Okay, and we have this formula u prime v plus v prime u. Let's substitute necessary information into the formula. Maka kita ada u prime. What is v prime? 6x square. What is v? Kita ada sin 3x plus v prime is 3 cosine 3x and u is 2x cube. So what's next? Just simplify. 6x square sin 3x. Okay, untuk second term tak ada masalah. We just copy and paste. Pada second term ni ada benda yang boleh digabungkan. There's 3 and 2. Okay, 3 times 2 is 6. So we have 6x cube times cosine 3x. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu, pelajar kan, ada pelajar yang dia bukan tak ada langsung kemahiran untuk differentiate. Okay, tetapi dia tak tahu yang kalau dua function didarabkan, dia tak boleh directly differentiate macam biasa. Apa kesalahan yang dia buat adalah, dia dapat 6x square darabkan dengan 3 cosine 3x. Nampak betul tapi salah. Kalau dia present ini jawapan, maka ini adalah salah. Sebab apa yang dia buat adalah dia directly differentiate each term separately dan dia darab saja jawapan akhir. Ini salah. Okay. Dalam mathematics, kalau fungsi itu didarabkan, dia dah jadi new types of function. Okay. So in order to differentiate this new type of function, there is a technique. Okay. Kalau untuk multiplication, we have product rule.
Untuk division, we have quotient rule. Okay, now let's practice to differentiate our second example here. So we have 4 exponent to x times ln x. So let's define what is u. Kalau dalam kes darab, because formula kita tambah kan. Kalau tambah, mudah. Kita boleh randomly pick yang mana u, yang mana v. Cuma kita selalu suka untuk pilih yang depan sebagai u, yang belakang sebagai v. Tapi sebenarnya randomly you can pick. Okay. Yang mana tak jadi u atau v boleh mana-mana sebab formula kita tambah. Cuma lazimnya kita pilih term di depan sebagai u, yang term di belakang sebagai v. So let's pick u equal to 4 exponent to x and let's choose v equal to ln x. So do you know how to differentiate u? 8x Okay. Exponent? to x. Okay, 2x. very good. Okay, and what is v prime? 1 per x, 1 over x. Okay, very good. Differentiate ln, we have 1 over x. Okay, now darab silang je lah. U prime v darab v prime u. So kita ada 8. F prime x adalah sama dengan 8 exponent to x ln x plus 4 exponent to x over x. Okay? Okay. Sekejap madam, saya nak tengok Okay. Okey, faham madam. Faham madam, faham. Faham ya? Okay, so kita boleh pergi kepada next quotient rule. Okay, quotient rule ni kita punya formula adalah v u prime, okay, minus u v prime over v square. Tadi kan saya kata saya suka u prime dulu kan, u prime v plus v prime u. Similarly untuk quotient rule, saya selalu suka u prime v duduk depan, tapi kalau produk dia tambah, kalau quotient dia tolak. V prime u over v square. Sebabkan ada tanda tolak dekat sini, u dan v tak boleh randomly pilih mana-mana. Syarat dah diletakkan bahawa u adalah numerator and v adalah denominator. U dekat atas, v yang di bawah. Okay, kerana ada tanda tolak dekat sini, tak boleh simply pick randomly apa nak jadi u, apa nak jadi v. Tak boleh. Okay, so u numerator, v denominator. Numerator ni yang atas, denominator ni yang di bawah dalam pecahan kita. Quotient rule nampak macam pecahan lah. Okay, so we have this example. Okay, so for this case, that means we know that u is x power negative 3 plus 2 and v is 3 cosine 4x. So what is u prime? 3x. Negative 3x. Negative 3x power. Negative 4. Very good. Okay, and what is v prime? Kalau cosine differentiate dapat jadi negative. Negative 12. Yes, negative 12. So dia jadi sin. 4x. Alin je balik. Cuma cos jadi sin. Sin apa? Sin 4x. Okay, so u prime v darabkan dengan v prime u. Okay, so u prime is negative 3x power negative 4 times 3 cosine 4x minus. Okay, v prime, so we have negative 12 sine 4x. U is x power negative 3 plus 2 over v square. What is v square? Yang asal tu lah yang duduk di bawah. Okay, so you can try to simplify this. Okay, so boleh kita practice tak? Product and quotient rule. Tengok kepada kita punya worksheet. Okay, yang ni quite easy. Kita just skip yang ini. So, product rule.
Okay, mungkin boleh cuba nombor selain daripada nombor 1 yang dah saya tunjukkan sebagai contoh. Okay, which one I nak try? Kecuali nombor 1, which one you nak try? 2, 3 or 4? Yang 2 kot. Okay, 2 kot. Okay, so let's try question 2. So we pick U as, okay, let's rewrite set X as X power half. So we have U as X power half. And we pick V equal to 2 ln 3X. And U prime is 1 over 2. Sorry. X power negative half. And V prime is, how to differentiate ln 3X? Uh, 1 over 3x. 1 over 3X or 3 over X? 3 over x. 1 over 3X or 3 over X? Ln 1 per x. Kalau ln saja, ln X saja 1 per X lah. 3 over x. 3 over X. Okay, so what is the answer? Okay, kalau kamu selalu praktis kan, kamu boleh terus buat dia secara langsung tanpa menulis apa dia U, apa dia V. Okay, kamu terus bayangkan bahawa term di depan adalah U, term di belakang adalah V. Okay, dia akan jimatkan masa kita daripada kita menulis semua term ini. So dengan kita membayangkan saja, okay, yang depan ni akan kita let sebagai U, yang di belakang adalah V. So we have Y prime equal to. So apa yang kita buat adalah kita akan beza dulu yang depan, right? So we have U prime, right? So let's differentiate term yang di depan. So we have negative 6 exponent negative 2x. And then we just copy and paste our second term. 2x cube minus 5. And plus 2, sekarang salin pula yang di depan. Okay, dan differentiate yang belakang. So differentiate yang belakang, we have 6x square minus 0. Nampak tak? Kelas? Nampak, madam? Kan? So kalau mana kan, ini nanti kan pada peringkat yang lebih tinggi, kamu dah takkan tulis macam ni dah. Okay, kamu akan terus buat produk tu secara langsung. Sebab kamu dah faham konsepnya. Kita ada U prime V plus V prime U. Apa sebenarnya benda tu? Benda tu adalah sebenarnya you differentiate term depan, you salin term belakang. Tambah dengan you salin depan dulu, you differentiate pula belakang. Okay, so that's why differentiate depan dapat negative 6 exponent negative 2x. Kemudian salin belakang. Tambah dengan salin dulu depan, kemudian differentiate yang belakang. Okay, let's practice untuk nombor 3. Okay, so differentiate depan dapat apa? 2x. 2 cos 2x. Okay, salin yang belakang. Okay, tambah dengan salin depan. Differentiate belakang dapat apa?
Three negative sign. Negatif Sign. 3 sin Negative 3x. sign. Hati-hati negatif ni darab tau. So maknanya negatif ni kita pindahkan dekat sini. Okay, can we simplify this? Of course we can simplify this. Nak guna apa? Cosine 2x times cosine 3x. Gunalah trigonometric identity yang kita dah tengok di awal kelas tadi. Okay, we can combine this as one term actually. Ada dua cos yang didarabkan, dia sebenarnya boleh jadi satu term cosine saja. Okay, kalau kamu pandai untuk refer pada trigonometric identity. Itu gunanya untuk simplify this solution. Okay. Okay, so next kita ada quotient rule. Okay, so pilih nak try yang mana satu. Okay, please try. Mana-mana soalan kamu try dulu. Question rule. Question rule. Just to solve which equation? Class, you choose to solve which equation? Ada lagi ke ni? Okay, kelas, kamu memilih untuk jawab soalan yang mana satu? Kamu mencuba atau tidak ni ya? Tengah cuba madam, tapi tak boleh. Okay, yang mana satu yang tak boleh tu? Saya tak mengharapkan kamu untuk simplify. Kalau simplify, kita perlu ada kemahiran basic matematik yang sangat tinggi nak memudahkan persamaan tertentu. Now nak cuba guna konsep je dulu, untuk guna konsep quotient rule. Yang mana boleh differentiate setiap term dan kemudian digabungkan masuk dalam formula yang diberikan. Okay, so kamu praktis yang mana satu tadi? Kamu try which question? Yang mana satu? Yang produk tu tadi, saya fikir yang tadi. Soalan nombor berapa tu tadi saya tak ingat. Ya. Yang ni? Question tu. Saya try buat tapi tak boleh. Oh, kamu okey. Apa yang kamu dapat? Tak boleh. Mula Saya sekali. pening sikit. Ya. Mula-mula sekali kena jadikan set X ni sebagai X kuasa 1/2 kan? Ni kita bincang dekat sini. Okey, boleh pening tapi kat mana? saya dapat dah yang ni FX tu tapi nak selesaikan tak boleh. Tadi Maksud pening. Nak cari jawapan lah. Dia kena ingat konsep asas je lah, nak differentiate loan macam mana. Ada tak dalam Madam, macam mana kita nak tahu yang nak guna teknik yang mana produk satu? atau question lah? Okey, produk tu tahu tak maksud produk tu apa? Maksud produk tu darab. Kalau dalam bahasa Melayu, dia adalah petua hasil darab, satu lagi petua hasil bahagi. Produk So maksudnya kita tengok soalan tu macam darab dia macam ni. So benda ni kira maksudnya guna produk rule. So kalau dia macam ada bahagi macam yang soalan tadi tu, so kita guna question rule. Nampak bentuk percakapan ni kan? Ni kan konsep dia bukan bahagi kan? Sebab sebelum ni saya tak tahu kan nak guna mana satu. Kadang produk, kadang question. Okay, faham. Betul. Kita tak tahu kan bila. Okey.
Belum lagi kita bincang tentang integration. Lagi banyak formula. Tapi nanti saya harap nanti akan dikongsikanlah tips nak guna teknik apa pada bila masa-masa tertentu. Kalau differentiation senang je. Kalau darab, product rule. Kalau bahagi, quotient rule. Dua ni je yang asas yang kita ada sebenarnya dalam differentiation. Okay. Okay, boleh tak? Okay, cuba kita buat nombor 3. Sekarang ni kita nak pilih U adalah cosine 2X dan V adalah yang bawah. Ingatnya kalau quotient rule, syarat wajib atasnya U, bawahnya V. Okay. So U prime adalah differentiate cos 2X. Kita akan differentiate cos dapat apa? Dapat sin. Okay, sin 2X. Tapi diharapkan dapat negatif sin ya. Okay, negatif 2 sin 2X. Okay, differentiate sin dapat cos. Sebab ada X saja kan. So, cosine X. Okay, masukkan dalam formula. Formulanya apa? U prime V minus V prime U over V square. So, U prime. Ini darab silang lah. Okay, U prime. So, negative 2 sin 2X times sin X minus cosine X times cosine 2X over V square. V square adalah yang asal tu dikuasa 2 kan. Okay. So kamu punya kemainan yang nak difahami adalah yang ini saja. Okay. Can we simplify this? Of course we can simplify this. But how? Because there is sin 2x times another sin x. Ni bukan sama tau. Sin 2x lah. Sin x adalah sin x. Tapi dia boleh digabungkan menjadi satu term saja kalau merujuk kepada trigonometric identity. Tapi kita tak bincangkan benda itu kat sini lah. Cuma saya nak maklumkan bahawa persamaan ini boleh dipermudahkan lagi. Okey, dengan cara rujuk dekat trigonometric identity tadi. Okey. So, boleh kita pergi kepada subtopik yang seterusnya? Boleh. Okay, now we have chain rule. Okay, bila masa nak guna chain rule, kadang-kadang kita boleh memilih untuk tidak menggunakan konsep chain rule. That's why just now I mentioned that product and quotient rule adalah dua method yang paling penting dalam differentiation. Because chain rule ni dia boleh digantikan dengan teknik lain. Okay, dengan pemahaman kepada konsep asas dalam differentiation. Okay, so chain rule, okay, when we have a composite function. Okay, so we let U is gx and y is fu. Okay, then the composite function of g and f is y equal to fu, where this is actually f of gx. Okay, kita ada function, dalam tu ada function lain lagi. Okay, saya tak tahu sama ada kamu pernah dengan ADMAT ataupun tidak. Dalam ADMAT kita ada fungsi ni. Okay, fungsi ubahan, function. Okay, and we have the formula. Okay, we have this formula. In order to differentiate this, in order to define dy dx, so the formula is dy du multiply to du dx. Okay, it's quite complicated because we have to correctly define what is u and what is going to be y. Okay, kena pilih term yang betul. Kalau tidak, kena try and error. Okay, yang mana satu yang nak jadi function U, yang mana satu nak pilih sebagai function Y. U lah yang paling penting sekali. Okay, now we have this. Okay, question 1, 2x square plus 1 minus ln 3x square. Okay, so let U is a function of x ya. Maka I want to let U, apa yang dalam bracket ni saya nak jadikan dia sebagai U. So now we choose U equal to 2x square plus 1 minus ln 3x. Okay. So what's next? Okay, in order to use this formula, we must have du dx.
Okay. So if u equal to 2x squared plus 1 minus ln 3x, so that means y adalah sama dengan u square. Am I right? Betul tak? Kalau saya kata dalam ni adalah u, maka bila dia jadi u, maka y adalah sama dengan u kuasa 2. Because y adalah a function in term of u. Y adalah sesuatu function dalam sebutan u, maka kalau u pula adalah satu pilihan function dalam sebutan x. Ini yang saya kata chain rule ni kadang-kala dia jadi susah sebab apa, pemilihan u dengan y ni kita tidak faham. Sebab kadang-kala kita kena try and error, keep on try and error. Okay, so now we have u equal to 2x squared plus 1 minus ln 3x. So what's next? Kita nak guna formula apa? Nak guna dy du times 2 du dx. How to get dy du and du dx? We only have u and y. Okay, nak dapatkan du dx, differentiate this equation with respect to x. Dapatlah du dx. Nak dapat dy du, differentiate this equation with respect to u. Differentiate this equation. Ni equation 1, ni equation 2. Differentiate second equation, dapat dy du. Differentiate equation pertama, dapat du dx. Okay, let's differentiate equation pertama. So kita ada 4x. Okay, differentiate 1, we have 0. Differentiate ln 3x, kita ada apa? 3/x. Okay. Okay, so differentiate u square, dapat apa? 2u. Okay, good. 2u. Okay, now let's substitute into the formula. Okay, so therefore dy dx is dy du. Dy du is 2u and du dx is 4x minus 3/x. Adakah ini jawapan akhir? Can we Kena stop here? ada produk tu kan. Tak payah dah sebab kita dah present ini dy dx. Inilah hasil kita punya differentiation. Kalau ini y, barulah kena fikir untuk product rule. Ni dah dy dx dah. Tapi adakah ini jawapan yang dah betul? Oh ya. Kenapa ada u? Soalan kita tadi yang ni. Nanti kan orang cakap, mana datang u? Apakah dia u? Maka dia bukan jadi jawapan akhir. Kamu kena substitute back u in term of x. Masukkan lah dia. Ya, masukkan balik. 2u. Okay. So ini yang depan, yang belakang adalah 4x minus 3/x. Okay. Okay, tapi kan saya nak memperkenalkan alternative method yang mana kita dah faham konsep. Kalau ada function yang dikuasakan ini, semua orang tahu nak differentiate x power n, right? Betul tak? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi n, x n minus 1, right? Okay. So, kalau menggunakan pemahaman kita kepada konsep asas differentiation ni, kita gunakan juga di sini. So, apa yang kita buat adalah f prime x sama dengan 2 darab ke mana? 2 darab ke depan. Kemudian buat apa? Salin je balik function dalam bracket. Kemudian buat apa? Kuasa kurang 1. Kemudian buat apa? Sebab this is fx, right? Maka kita akan ubah suai formula yang ini kepada d dx to fx power n sebagai n x n minus 1 and multiply to f prime x. Ingat tak? Kalau ada fx, kita kena differentiate completely everything. Since there is fx, maka nak kena differentiate pula benda yang dalam kurungan ni. So differentiate
apa yang ada dalam kurungan? Kita ada 4x minus 3/x. Okey tak? Lagi mudah. Yes, lagi mudah. Sebab apa? Sebab kita faham konsep asas power rule tadi. Power darab ke depan, salin balik benda tengah, power kurang 1, darab dengan beza dalam. Okay, so now let's differentiate yang ini. Kamu nak gunakan teknik yang mana satu? Cuba yang baru lah. Okay, jap. Let's try yang baru. So, f prime x adalah sama dengan, U. bukan, yang baru 20 kita darab bawa power depan. ke depan, Lepas kemudian tu salin balik bracket. salin balik, Lepas tu cari F prime power X. kurang 1, kemudian darab dengan dalam bracket. Cari beza dalam. So, dapat apa? 3x. 3x square. 6 saja. Tambah 6. Okay. Tu je. Alright. Siap. Full mark madam. Ya? Full marks ke? Yes, full marks lah. Dia bukan cara yang salah, dia cara yang betul juga. Oh. Okay. Saya rasa saya lebih yakin lebih sekarang. Yakin. Sebelum ni panjang-panjang tak clear lah medium. Tak tahu pula ada cara macam ni. Ya. Sebab itulah kita kena kuat konsep asas. Kalau konsep asas kita tahu betul kan. Kalau yang untuk power rule ni, power boleh darab depan, kemudian salin balik tengah, power kurang 1. Okey, kalau kita ada fx, maka kena differentiate pula fx. Jadi, darabkan dengan f prime x. Kena differentiate everything completely semua sekali. Boleh madam. Okey. Tapi yang untuk soalan 4 tu kuasa dia jadi negatif 1/2 kan? Ha? Negatif lah. Bukan negatif. Kuasa apa? 1/2. 1/2. So dia dapat apa kalau dia punya f prime? F prime 2 negatif 2. 1/2 darab ke depan. Salin balik, power kurang 1. Kemudian darabkan dengan beza dalam. Dapat apa? Negatif 2. Okay. Of course you can simplify this kan. Ingatnya kamu boleh usik, kamu boleh permudahkan dengan benda yang bracket, dalam bracket dia tu kuasa 1. Dalam ni tak boleh darab masuk dalam ya. Yang ni pun tak boleh darab masuk dalam. Sebab apa? Dia di bracketkan dengan power to 19. Tak boleh usik. Okay, kalau dia power 1 maka dia senang. Macam ni dia power 1 kan. So you boleh darab je dengan semua term kat dalam ni. Okay. Kalau dia power bukan 1, maka tak boleh didarab simply macam tu sahaja. Okay. Itu konsep asas matematik juga yang student kena tahu. Okay. Okey madam, boleh. Okay. Okay, so kita dah nak move kepada part kedua. So satu soalan jom kita praktis dekat ni. Exercise kita. Oh ni extra exercise ni. Lagi dah complicated ni. Nampak tak kenapa complicated? Nak padam dulu ni semua. Masa hari tu. Okay, exercise ni maknanya dia bukan tertakluk kepada yang chain rule saja. Okay, boleh tak kita kenal pasti? Kalau yang ketiga ni kan, tak ingat apa nak guna? Yang Kita kena identify. Produk. Yang ni product rule. Hanya product rule sahaja. Bagaimana pula yang atas ni? Adakah product rule sahaja?
Yang mana madam? Satu ke? Yang nombor 1. Ini chain rule lah. Yes, kombinasi kan. Dia ada product rule sebab darab, tapi setiap function tu pula kena pakai teknik yang tadi tu, yang alternatif tadi. Okay. Yang ini pun sama jugalah. Dia kombinasi apa? Kombinasi chain rule dengan quotient rule. Okay, yang ini mudahlah. Yang ini hanyalah nombor 6. Nombor 6. Mm-mm. Yang biasa kan normal lah. Yang biasa Yes, punya. yang normal. Ini darab je kan? Ada X kuasa 2 darab dengan ln 7X. So ini pakai teknik apa? Produk. Product rule. Okay, cuba kita praktis yang ni. So ada sin 4X kuasa 2. So what is Y prime? Sin. Boleh tak gunakan konsep alternatif tadi? Akan jadi apa? 2 sin 2 darab ke depan. Kemudian Sin salib 4X. balik saja apa kat dalam. Kemudian power 1. kurang 1 1. Kemudian darab dengan cos darab dengan beza dalam. Dapat cosine 4X. Dapat cos apa? Cos 4x. Yes. Uish. Lapang sin. Oh, lapang sin 4x. So 4 dengan 2 ni boleh kita combinekan. 2 darab 4 dapat 8. Kalau beda, kalau biar 2 situ je boleh? Boleh. Okey, dia bergantung pada kamu punya pemeriksa. Kalau saya, tak ada masalah. Kalau benda ni yang kamu baru belajar, objektif kita bukan nak memudahkan persamaan. Objektif kita adalah pelajar tahu menggunakan formula yang dah disediakan. Yang kita baru belajar. So, saya menerima ini sebagai jawapan akhir. Dekat 2 sin 4x, 4 cosine 4x. Tapi kamu kena ingat, kalau nak solve matematik punya persamaan, kita akan try to simplify as we can. Okay? So level of difficulty ni kan bukannya kepada nak gunakan formula-formula produk adu quotient rule tadi. Level of difficulty dia kepada nak memudahkan jawapan kita tu dalam bentuk paling mudah. Sebab dekat situ segala asas matematik semua kena masuk. Okay? Kemudian. Okay, saya rasa saya stop di sini. Sebab kamu ada part yang lebih penting selepas ini, integration. Okay, so itu sahaja ya. Okay, madam. Thank you, kelas. Thank you Alright. madam. Thank you, Shun. Thank you. Okay. My pleasure. Okay, so saya serahkan kepada Dr. Nadira untuk teruskan bagi part kedua kita, integration. Dr. Rozi, ambil gambar dulu tak boleh kan? Dr. Rozi? Hello? Assalamualaikum. Okay, sorry. Dr. Rozi boleh ambil gambar dulu untuk session yang pertama? Okay, macam mana ya Ilah nak ambil gambar? On camera. Okay, saya on camera je lah. Boleh pelajar-pelajar pun boleh on camera. Siapa-siapa yang proper lah. Kita nak report dekat ni. Boleh, tak ada masalah. Hai Tajul. Tak ada. Yang lain tak ada. Tak boleh on camera. Raja lelaki yang lain. Kamera dia rosak. Oh, kamera rosak. Boleh. Boleh. Okay, ready saya. Nak pergi masjid ke? Boleh. Haji, nak pergi masjid ke? Ya, masjid ni. Okay. Nice. Sasageo. Abang
Ciao. Tak apa lah. Aku Okay, abang okay. dia. Bye. Assalamualaikum. Bye. Kesalam. Jumpa lagi. Okay.